Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini saya akan bincang sedikit tentang um, elemen dan proses dalam komunikasi. Ini adalah pelajaran ataupun perbincangan awal semua subjek komunikasi yang kita bincangkan, sama ada komunikasi interpersonal, komunikasi kumpulan kecil, komunikasi kemanusiaan, ataupun yang sedang kita belajar sekarang, komunikasi, kemahiran komunikasi. So sebagaimana yang kita ketahui ataupun yang sering kita bincangkan bahawa proses komunikasi ialah proses interaksi antara dua atau lebih pihak. So itu adalah perkembangan kepada definisi uh, komunikasi yang awal. Awalnya komunikasi ditarifkan sebagai proses menyampaikan maklumat daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Tetapi kemudian definisi kepada term komunikasi ini berkembang dan akhirnya komunikasi kita boleh definisikan, kita boleh takrifkan sebagai proses interaksi antara dua pihak, ya, perhubungan interaksi. So antara elemen-elemen yang popular ataupun elemen utama dalam semua model-model komunikasi yang ada dalam ilmu komunikasi ini ada uh, enam. Ada enam elemen utama, iaitu yang pertama sumber, source, kemudian pesanan, message, kemudian yang ketiga medium atau kita namakan channel, kemudian yang keempat penerima mesej tersebut, receiver, yang kelima response ataupun maklum balas, dan yang keenam yang penting juga ialah gangguan, noise. Okey. So ini adalah elemen-elemen dalam ilmu komunikasi. Uh, Dalam model komunikasi. Ini adalah elemen utama. Tapi kalau kita lihat model-model yang pelbagai, ada puluhan model dalam ilmu komunikasi, ada sedikit perbezaan antara elemen-elemen dan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berinteraksi antara satu sama lain. Ini adalah model ataupun uh, model ataupun interaksi yang paling mudah untuk kita memahami ilmu komunikasi bagi pelajar-pelajar peringkat permulaan. Okay. So, apabila seseorang sumber atau sesiapa saja yang ingin uh, menyampaikan sesuatu mesej ataupun maklumat, mesej tersebut perlu di-encode-kan. Okay. Perlu di-encode-kan supaya mesej itu mudah disampaikan. Okay, saya bagi contoh. Um, Seorang jurutera ataupun seorang pekerja JKR ataupun lebuh raya, ada satu kawasan kemalangan, kemalangan maut. Sentiasa saja berlaku kemalangan maut. So, pegawai tersebut ingin uh, memberi pesanan kepada pemandu-pemandu yang lalu ataupun yang menggunakan kawasan tersebut bahawa kawasan tersebut sering berlaku kemalangan. So, bagaimana maklumat ataupun mesej tersebut ingin di-encode-kan supaya mesej tersebut ringkas, padat, mudah difahami dan mudah dikesan oleh deria-deria, sama ada mata, penglihatan, pendengaran, bau, sentuhan dan sebagainya. So, dalam amalan biasa, kalau pihak kerajaan atau pihak yang berkuasa kat atas jalan raya tersebut ingin memberitahu bahawa kawasan itu uh, sering berlaku kemalangan maut, mereka sering buat um, gambar tengkorak. Okay. So gambar tengkorak itu sebenarnya untuk memberi mesej bahawa uh, kawasan itu sering berlaku kemalangan. So proses itu kita namakan proses encode. Okay. Proses encode. So apa-apa saja mesej yang kita hendak sampaikan, sebaiknya mesej tersebut di-encode-kan supaya jadi pendek, ringkas, padat, mudah difahami dalam bentuk visual ataupun dalam bentuk simbol-simbol yang
ringkas dan mudah difahami. Okey, kemudian apa channel? Apa channel yang perlu kita gunakan dalam komunikasi? So, kalau kes yang saya sebut tadi, mungkin kita boleh guna papan tanda ataupun label jalan raya. Ada medium kita nak sampaikan kepada ramai orang dalam satu masa yang pantas, so mungkin kita guna uh, berita TV, ataupun mungkin kita boleh guna newspaper, atau kita boleh guna telefon, atau kita guna ceramah umum, atau kita guna internet dan sebagainya. So kita mesti pilih channel yang terbaik untuk kita sampaikan mesej tersebut kepada kumpulan sasar. Okay. Kemudian elemen keempat ialah receiver. Receiver ialah satu pihak yang kita ingin sampaikan maklumat. Okay. Kemudian dalam komunikasi berkesan mesti ada maklum balas. Maklum balas. Contohnya pengajaran dalam kelas, pensyarah mengajar, maklum balas daripada pelajar sama ada faham ataupun tidak. Ada soalan. Kalau pensyarah buat jenaka, buat jokes, pelajar tersenyum. Okey. Dan sebagainya. Maklum balas boleh dalam bentuk perkataan, boleh dalam bentuk body language, boleh dalam bentuk apa-apa saja respon. So komunikasi berkesan kita perlu kepada maklum balas. Ini adalah komunikasi dua hala. Kalau satu hala, one way communication antara penyampai kepada penerima, ini tidak ada maklum balas. Ini ada dalam model-model komunikasi asal. Contohnya model SMCR, perlu dan sebagainya. Okey, tetapi apabila masa berkembang, apabila satu maklumat disampaikan kepada satu pihak yang lain, dalam masa yang sama, dalam maklum balas tersebut, pihak penerima ini juga akan memberi maklumat-maklumat kepada pemberi maklumat ataupun pada sumber asal. So, sebab itu dalam model terbaru, receiver juga boleh jadi sumber kepada maklumat. Sebab itu, ini kita panggil transaksi model. Walaupun asalnya ini adalah sumber dan ini adalah penerima, tetapi apabila proses interaksi itu berlangsung berterusan, receiver juga boleh menjadi sumber untuk membekalkan maklumat kepada yang asalnya sumber tapi sekarang boleh jadi receiver. So ini adalah interaksi model, transactional model. So dalam proses penyampaian sesuatu mesej atau satu maklumat, elemen yang sering menjadi penghalang kepada komunikasi berkesan ialah gangguan. Okay. Gangguan boleh dalam bentuk fizikal, sama ada bising, ada pembinaan, ada kenderaan, pelajar bercakap-cakap dalam kelas, gangguan pembesar suara dan sebagainya. Ada juga gangguan dalam bentuk psikologi. Contohnya, seorang pensyarah sedang mengajar dalam kelas, tetapi pelajar ada masalah. Masalah lapar, masalah keletihan, teringat kepada kekasih, teringat pada ibu ayah di rumah dan sebagainya. Itu adalah gangguan-gangguan psikologi yang akan mengganggu proses untuk menghasilkan komunikasi berkesan. So, secara ringkasnya, saya simpulkan bahawa elemen komunikasi untuk pengenalan, elemen komunikasi ada 6, iaitu sumber, pesanan, medium, penerima, maklum balas dan gangguan. So, semua elemen ini perlu berfungsi dengan baik, perlu dikawal untuk menghasilkan komunikasi berkesan. Okay. Ini adalah pengenalan awal kepada model komunikasi yang akan kita gunakan dalam perbincangan ataupun dalam apa-apa saja diskusi kita tentang subjek kemahiran komunikasi yang kita akan belajar. Saya rasa setakat itu. Terima kasih. Jumpa lagi.